Zombie Apocalypse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam kelas PDPR kita. Kita teruskan dengan kelas kita iaitu tajuk yang seterusnya dalam wang, topik itu celik wang. Celik wang ni maksudnya nak bagi kamu, apa maksud celik kewangan ni nak bagi kamu tahu menggunakan wang ni ke mana. Okey, wang ni ke mana. Okey, jadi di sini dicerita. Okey, dia kata di sini celik kewangan, simpan dan labur. Okey, kita tengok situasi ni dalam gambar ni. Dia kata 1, 2. Okey, situasi pertama simpan. Dia menyimpan. Okey, dia mengumpul duit dia, dia mengasingkan dan dia menyimpan. Kemudian dia kata, wah banyaknya duit abang. Yana pun nak kira dah. Dia pun nak, adik dia kata nak kira. Kemudian bila dah selesai itu, ayah dia bawa dua beradik ini ke bank dan dia kata, bolehkah tuan bantu akaun apa yang sesuai untuk anak saya. Jadi orang-orang bank dia beritahu. Okay, pegawai di bank dia beritahu ada dua. Satu simpanan, akaun simpanan, satu lagi akaun pelaburan. Okey, jadi apa maksud akaun simpanan? Okey, tengok sini. Akaun simpanan, wang boleh disimpan atau dimasukkan. Wang boleh dikeluarkan pada bila-bila masa. Wang permulaan simpanan rendah. Dapat faedah, kadar faedah 1% hingga 2% setahun. Ini maksud akaun simpanan. Maksudnya akaun simpanan tu macam tabung kita. Ibarat tabung kita, cuma tabung kita kena jaga. Okey. Tapi bank jaga. Ada jaga, semua dah bank jaga. Kalau kena rompak ke apa, tak apa. Kita tak perlu risau duit kita tak hilang. Bank akan bayar balik. Jangan risau. Okay, sebab tu nak eloknya simpan di bank lah. Bandingkan simpan sendiri. Kenapa? Apa beza dia simpan sendiri dengan tu? Nampak ni? Dapat faedah. Faedah ni maksudnya bank bagi duit ke kita. Maksudnya kalau kita pinjam, kita simpan 100, kita dapat RM1. Kalau kita simpan RM1,000, kita dapat RM10. Bank bagi RM10 ke RM20 setahun. Okey, siapa nak kan? Bank bagi je sebab simpan. Okey, jadi ni pula dia kata simpanan ialah wang yang disimpan atau dimasukkan dan digunakan bila perlu. Ini beberapa maklumat tentang akaun simpanan. Nampak ni? Di situ sini lah. Okey, ni untuk simpanan. Okey, yang keduanya adalah dia kata sini pula situasi yang kedua. Dia kata, ayah kami dah kira duit raya. Okey. Dan duit tabung kami nak simpan. Okey, ayah dia pun kata, esok kita sama-sama pergi ke bank. Okey, simpan di bank lebih selamat dan akan buat faedah. Kemudian anak dia kata, ibu, saya nak buka akaun pelaburan. Okey, saya nak buka akaun simpanan, dia kata. Jadi ayah dia pun tanya pegawai bank, apakah beza antara dua akaun ini tuan? Okey, jadi dia kata sini, pelaburan pula ialah wang yang digunakan untuk perniagaan tertentu yang akan memberikan keuntungan pada masa hadapan. Ini beberapa maklumat tentang akaun pelaburan. Okey, tadi simpanan kita dah tahu, kita simpan saja. Bila kita simpan dan kita boleh keluar bila masa. Okey, itu simpanan. Dan bank bagi sikit duit. Okey. Upah lah. Bukan upah, bank bagi macam hadiah lah sebab kita simpan bank dia. Okey, untuk pelaburan dia kata, wang tidak boleh dikeluarkan pada bila-bila masa kerana ada tempoh matang. Okey, wang permulaan bergantung pada jenis pelaburan. Untung diberikan sebagai dividen atau bonus, kadar untung tinggi dan biasanya melebihi 2% setahun. Okey, maksudnya pelaburan ni beza dengan simpanan. Simpanan kita masuk, kita boleh keluar. Kita masuk hari ni, pagi ni, petang ni kita boleh keluar duit. Tetapi pelaburan, kita masuk pagi ni tak boleh. Dia ikut pada bank. Ada setengah bank dia bagi selepas 3 tahun baru boleh keluar. Ada kalau pelaburan jangka pendek 6 bulan baru boleh keluar. Okey, dia panggil fixed deposit. Okey, dia panggil secara fixed deposit. Fixed deposit tu maksudnya dia punya dividen dia tetap. Dan fixed deposit ni kita boleh keluar 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Okey, maksudnya kita boleh keluar 3 bulan. Kita masuk, 3 bulan tu kita boleh keluar. Okey, tu dia panggil tu. Okey, jadi cuma bezanya ialah dia punya dividen ni tinggi. Contoh macam kita tengok sini, macam ASB. Okey, yang paling mudah ASB lah. Okey, Amanah Saham Nasional.
berhad. Okey, SNMB, ASB dia bagi keuntungan ada 7%, 7%, ada 13. Tengok dia bergantung pada pelaburan dia. Kalau tahun tu untung banyak, dia bagi dividen banyak. Okey. Itu beza dia lah. Beza simpanan dengan juga pelaburan. Okey. Okey, dalam simpanan dan pelaburan, dia ada pula faedah. Okey, faedah mudah dan faedah compound. Apa beza faedah mudah dan faedah compound? Kita tengok sini. Ibu, kenapa nilai faedah ini berbeza? Okey, dia kata sini, tengok ni. Nilai faedah ini berbeza. Nampak ni, ni yang tahun pertama 36, tahun kedua RM36.65. Okey, beza. Okey, ibu dia kata, nilai pada tahun pertama ialah faedah mudah. Apabila wang simpanan tidak dikeluarkan pada tahun pertama, faedah compound pula diberikan pada tahun kedua. Ini gunanya untuk akaun simpanan. Okey, akaun simpanan lah. Akaun simpanan maksud dia, kalau kita simpan tahun pertama, contohnya kita simpan tahun pertama, bank bagi 1.8 saja. Okey, 1.8% ataupun 1% lah. Kita simpan RM2,000, bank bagi RM2. Kemudian kita simpan bulan Januari, lepas tu bulan 12 kita ambil balik. Itu namanya faedah mudah. Faedah compound, okay, maksudnya kita simpan RM2,000 okay, tahun ni, kemudian 2 tahun lagi baru kita ambil. Jadi dia akan bertambah dia ialah, nampak ni, dia bagi namanya faedah compound. Maksudnya, dia akan ikut pada baki. Setiap tahun tu bank akan kira balik. Kalau kamu tengok ada penyata-penyata kewangan bank, kalau perasan yang ayah-ayah kamu punya, yang mak kamu ke, yang abang kamu punya dah kerja, kalau dia post, dia ada bagi penyata kewangan untuk setiap tahun bank tu. Jadi setiap tahun tu dia akan kira balik. Okey, dia akan kira balik berapa baki, berapa semua tu, lepas tu dia akan bagi dia punya faedah dia. Jadi tengok sini. Bila kita tengok tahun pertama 2000, kadar faedah dia 1.8%, jadi nilai faedah kita dapat ialah RM36. Okey, kemudian kita tak nak keluar. Kita tak keluar duit tu. Jadi kita akan dapat 2000 tambah 36, dia akan dapat 2036. Untuk tahun kedua, dia tak kira daripada 2000 dah. Dia akan kira pada 2036. Sebab tu faedah dia akan jadi lain. Itu beza faedah compound dan juga faedah mudah. Faedah mudah ni, katakan kita masuk Maybank tahun ni. Lepas tu hujung tahun kita keluar. Lepas tu tahun depan kita masuk CIMB pula. Lepas tu kita hujung tahun kita keluar. Lepas tu kita masuk Agrobank pula. Itu faedah mudah. Masalah kita tak tetap. Jadi bila tak tetap, bank tak nak lah. Bank nak pelanggan dia tetap. Barulah dia boleh bagi lebih kurang. Contoh macam kita pergi kedai tu lah. Kalau kita selalu pergi kedai tu, mesti dapat harga istimewa kan, pelanggan tetap. Okay, regular customer. Okay, kita akan dapat free gift dan sebagainya lah. Itulah. Itu sama, konsep dia sama je. Jadi itu faedah mudah dengan faedah compound. Okay, kalau guna istilah ni. Dia kata sini faedah mudah ialah sejumlah wang yang diterima setelah seseorang menyimpan wang di bank dalam tempoh tertentu. Faedah compound ialah faedah yang diterima daripada wang simpanan dan faedah yang terkumpul setiap tahun. Dia bukan sama je, cuma bezanya faedah mudah ni kamu simpan tahun ni juga kamu keluar. Tapi faedah compound, kamu tak keluar lagi tahun tu. Kamu simpan tahun ni, 2 tahun lagi baru kamu keluar. Okey. Ibu, apakah yang berlaku jika wang simpanan dikeluarkan? Bila wang simpanan dikeluarkan, nilai faedah pun berkurangan. Okey. Itu dia tu. Okey, sekarang ni kita pergi kepada konsep kredit dan juga hutang. Okey, kita tengok sini. Saya hendak membeli mesin penapis air, kowe ke, kuku ke, apa kan, berharga RM4,850. Okey, dia kata, baik tuan, sila duduk dulu. Okey, kemudian tuan nak bayar dengan apa? Okey, saya nak bayar dengan kad kredit. Tuan nak tanya, kad kredit itu apa ya? Okey, dia kata sini, kad kredit ialah satu kemudahan pinjaman yang diberikan oleh bank. Bank yang bayar harga mesin penapis air tadi. Ayah tak perlu bawa wang tunai yang banyak. Oh, begitu. Sekarang, ayah berhutang dengan bank, ayah juga dikenakan faedah pinjaman dan perlu membayar balik dalam tempoh tertentu. Jika gagal, bank akan kenakan cas bayaran dewa pula. Jadi, istilah dalam dunia perbankan ataupun kewangan dipanggil kredit. Kredit tu maksudnya pinjaman ataupun hutang. Debit, kita dapat. Kredit, kita kira hutang. Okey. Jadi kredit ialah pinjaman, iaitu kemudahan menangguhkan pembayaran barangan yang dibeli atau sejumlah wang yang dipinjam oleh
institusi keuangan. Hutang ialah pinjaman yang perlu dibayar oleh seseorang. Okey, jadi maksudnya guna kad kredit tu sebenarnya bukan untuk kaya sebenarnya. Orang tu berhutang. Jadi jangan kamu ingat bila orang tu ada 10 kad kredit, oh dia kaya. Tak. Dia berhutang. Okey. Dan dia akan bayar setiap bulan pada bank. Dia orang kaya ni ialah orang yang tak ada kad kredit. Dia mampu beli apa-apa tanpa menggunakan istilah kredit. Itu orang kaya. Tapi kalau kad kredit ni bukan orang kaya, dia orang tu yang berhutang. Okey. Jadi kredit tu maksudnya dia pinjaman. Dia pinjam. Okey, dia pinjam daripada bank. Okey, itu masuk kredit. Along ke, tu dah. Okey. Pembelian secara kredit dan tunai. Apa beza pembelian secara kredit dan tunai? Okey, dia kata sini, keluarga Andrew membeli televisyen itu secara tunai. RM1,290 dibayar terus. Okey. Kemudian, keluarga Carol membeli televisyen itu secara kredit RM120.90 dibayar secara bulan selama 12 bulan. Jadi, apa beza dia? Beza dia, kalau beli tunai ni maksudnya cash. Beli tunai maksudnya kita bayar RM1,000. Faham? Okey. Kalau beli kredit, maksudnya kita bayar 100, bulan depan 100, bulan satu lagi 100. Okey. Apa dia punya beza dia? Okey, dia kata sini, pembelian secara tunai tidak berhutang, tidak dikenakan faedah. Maksudnya tak kena interest. Membayar harga asal dan juga bayaran penuh menggunakan wang tunai ataupun kad debit. Kad debit ni macam kad lah, kad Maybank tu. Di dalam tu ada duit, kita bayar guna tu tanpa menggunakan cash lah. Maksud kita tak perlu nak pergi bank, nak cucuk duit dan sebagainya. Okey. Pembelian secara kredit. Okey, pembelian secara kredit ialah kita berhutang, dikenakan faedah, membayar harga yang lebih daripada harga asal, bayaran menggunakan kad kredit dan ansuran secara bulanan. Okey. Apa yang bagusnya yang tunai inilah bagusnya. Kita tak berhutang, bayar pun kalau harga RM1,000 kita bayar RM1,000. Okey. Cuma kenapa ada wujud ni kredit? Sebab ada masa-masanya, okey. Kita tak boleh nak beli satu benda tu dengan cash. Sebab kadang-kadang cash itu simpanan kita tu kita guna, kadang kita simpan untuk kecemasan. Contohnya, apa yang berlaku sekarang ni perubatan. Okey, perubatan kita tak boleh guna hutang. Kita kena ada cash. Sebab doktor takkan kata, okey, awak bayar mak awak masuk hospital kena operate. Jadi awak kena bayar 100 sebulan lah. Tak boleh. Hospital dia nak jumlah. Kalau dia kata RM10,000, RM10,000 kena bayar. Okey. Kalau lebih kuat pun 2 kali bayar, RM5,000 dengan RM5,000. Jadi kita kena dapat duit cash tu. Tetapi kalau macam komputer, macam penapis air, macam motor, kereta tu kita boleh bayar secara bulanan supaya bulanan kita tak berat. Maksudnya simpanan kita tak kacau, pembelian kita pun kita boleh bayar 100. Cuma dia makan masa panjang lah. Jadi bila makan masa panjang, charge dia adalah pada interest. Kita akan bayar lebih lah. Konsep dia begitu dah. Maksudnya win-win situation lah. Kita dapat bayar rendah, bank pun ataupun penjual itu pun dapat untung juga sebab dia sanggup tunggu. Jadi upah dia menunggu tu. Tu beza dia. Okey. Jadi ni ada lagu ni, kamu boleh nyanyilah lagu. Lagu apa? Lagu Mami. Lagu Mumia kan. Nak buat apa? Nak simpan, nak labur, duit yang mana? Boleh nyanyi nanti dah. Okey, menggunakan lagu Mengantuknya Mumia. Okey, ni tu cara cerita dia. Okey, kita cuba ini. Kita tengok sini. Okey, sekejap ya. Okey, kita tengok sini. Simpanan. Simpanan apa? Wang yang disimpan atau dimasukkan dan digunakan apabila perlu. Ini masuk simpanan. Okey, pelaburan. Pelaburan apa? Pelaburan apa? Okey, sejumlah wang yang diterima serta seorang itu, apa dia? Wang yang digunakan untuk perniagaan tertentu yang memberikan keuntungan. Faedah mudah. Faedah mudah. Faedah yang diterima daripada wang simpanan dan faedah yang terkumpul setiap tahun. Okey, faedah faedah compound ni, sejumlah wang yang diterima setelah seorang menyimpan wang dalam tempoh tertentu. Ini setiap tahun, maksudnya tu beza dia. Setiap tahun dengan tempoh tertentu. Okey.
Kemudian kredit. Kredit apa dia kredit? Kemudahan menangguhkan bayaran ni. Kemudahan menangguh bayaran. Dan hutang ialah pinjaman yang perlu dibayar. Okey, itu maksud dia. Okey, padankan perkataan dengan maksud dia. Okey, seterusnya kita pergi kepada baca soalan ini. Vincent boleh menyimpan dan mengeluar wangnya dengan mudah. Apakah jenis akaun itu? Simpanan, pelaburan. Okey, ini adalah simpanan. Sebab dia kata boleh keluar dengan simpan dengan mudah, dia simpanan. Okey, Jagdip menyimpan wang dan menerima keuntungan dalam bentuk dividen. Dividen. Nyatakan jenis akaun dia. Bila dividen, pelaburan. Okey, pelaburan. Okey, yang ketiga, Anjali tidak mengeluarkan wang simpanannya dalam tempoh 3 tahun. Namakan faedah yang diterima daripada wang simpanan yang tak dikeluarkan. Faedah ada dua, mudah dengan compound. Ini adalah faedah apa? Faedah compound. Sebab dia tak keluar duit dalam tempoh 3 tahun. Kalau dia keluar duit, dia simpan, dia keluar terus, itu faedah mudah. Okey, berikan 3 perbezaan antara pembelian secara kredit dan juga pembelian secara tunai. Okey, beza dia apa? Kredit, bayar, ansuran. Okey, kemudian hutang dulu. Kemudian bayar harga lebih tinggi. Ini kalau kredit lah. Ini kalau kredit. Okey, kemudian tunai. Tiada hutang. Ni konsep tunai lah. Ni umum ya. Kamu boleh fikir apa ni. Kalau tunai tiada hutang, harga sama. Okey, harga rendah lah. Harga rendah lah biasanya. Harga rendah sikit. Kemudian tiada hutang, kemudian bayar. Itulah kurang. Okay, satu lagi apa? Saya tak terfikir satu lagi. Tiada hutang, kemudian harga rendah, tiada tiada faedah. Dia tak ada faedah. Ini boleh tambah satu lagi, kena faedah. Okey, kena faedah. Ini perbezaan dia. Okey, perbezaan dia. Okey, ini umum. Okey, selesai. Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Selamat belajar, selamat mencuba dan selamat menjawab. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.